Pemakaian batik motif Borneo bagi penjawat awam negeri antara fokus dari Sabah. Anissa Dowles teruskan dengan perinciannya. Ya, sahih. Cadangan pemakaian batik motif Borneo setiap hari Khamis bagi penjawat awam negeri akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Negeri. Ya, sebagai mempromosikan pemakaian batik motif Borneo selain mengetengahkan khazanah alam semula jadi di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yakin langkah itu juga berupaya mengangkat martabat pengkarya kraf tempatan ke peringkat lebih tinggi. Ya, saya sokong setiap hari Khamis pegawai-pegawai kerajaan juga mungkin kita semualah termasuklah di swasta harus menggunakan mempromosikan baju-baju batik lokal. Saya sendiri akan pakai. Akan diusul termasuk kraf Malaysia supaya kita boleh kekalkan tradisi kita. Datuk Dr. Jeffrey menyatakan demikian kepada pemberita selepas sesi Walkabout Festival Kraf Borneo FKB 2024 Anjuran Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia, Datuk Ainu Syam Ramli berkata, FKB bertujuan menyediakan platform kepada usahawan kraf untuk mempromosi dan mengkomersilkan produk kraf mereka. Sempena FKB ini juga selain daripada aktiviti jualan, kita ketengahkan aktiviti demonstrasi kraft untuk kita menunjuk kepada pengunjung-pengunjung cara proses pembuatan seperti perahu lepa-lepa, seperti pembuatan sarung parang ilang, parang daripada Kota Belud, sulaman manik daripada Sarawak dan berbagai lagi kraft-kraft. Pernah dengan Festival Kraft Borneo 2024 ni, jadi harapan saya adalah setiap usahawan yang terlibat dalam program promosi selama 18 hari ini akan menjana pendapatan lah dengan mempersembahkan atau memperagakan produk mereka untuk dijual tu kan. Datanglah beramai-ramai untuk mendapatkan produk-produk baharu. Festival Kraf Borneo 2024 yang disertai 67 usahawan kraf dari Semenanjung, Sarawak dan Sabah akan berlangsung sehingga 13 Oktober depan di Kompleks Beli Belah Wan Borneo, Kota Kinabalu. Antara produk yang diketengahkan termasuklah kraf tekstil, hasil rimba, hasil tanah dan hasil logam. Tabung pendidikan Dewan Undangan Negeri Dun Sugut ditebuhkan bagi membantu pelajar cemerlang di kawasan itu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Peringkat awal RM100,000 dana disediakan untuk membiayai pengajian pelajar bagi kawasan Paitan bermula tahun depan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Adun Sugut, Datu James Ratib berkata, pihaknya turut melantik ahli jawatan kuasa tabung pendidikan Dun Sugut untuk mengenal pasti pelajar memerlukan bantuan dalam kawasan Dun Sugut. Dengan adanya tabung tersebut, bebanan ibu bapa yang menanggung kos bayaran masuk anak ke Institut Pengajian Tinggi dapat diringankan. Saya melihat tabung ini sangat penting. Terutama sekali bantuan kepada anak-anak yang melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi sama ada IPTE ataupun IPTS. Kebanyakan mereka ini berasal dari luar bandar yang kurang berkemampuan untuk pembayaran awalan bagi persekolahan anak-anak mereka. Datu James ditemui pemberita selepas majlis perasmian mesyuarat tahunan bahagian gagasan rakyat Dun Sugut di Paitan. Mengenai mesyuarat ini, beliau mahu semua ketua-ketua cawangan serta ahlinya terus menyokong kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Bermula tahun depan, jumlah rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ bagi setiap dun akan ditambah kepada 40 buah berbanding 20 buah ketika ini. Penambahan itu bukti komitmen kerajaan membantu golongan memerlukan sekaligus menoktahkan kemiskinan di negeri ini. Ini sudah tentu satu lebihan double daripada yang awal daripada ini. Ini adalah atas sifat bahawa Ketua Menteri mengambil berat tentang keperluan yang difikirkan mendesak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dan ianya kelak akan diatur oleh kawasan-kawasan secara
tersusun dan rapi. Dato' Jahid yang juga adun Tamparuli menyatakan demikian kepada RTM selepas sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Tamparuli di Pekan Tamparuli. Tahun depan, lebih 3,000 rumah mesra SMJ akan dibina bagi membolehkan lebih ramai golongan kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri yang lebih selesa. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict mahu Pelan Pembangunan Kedamaian 2020 hingga 2035 dinilai setiap 5 tahun. Ini bagi memastikan rancangan pembangunan dilaksana berterusan dan konsisten. Yang saya sedang laksanakan adalah asesmen study ataupun kajian penilaian terhadap pelan pembangunan yang dilancarkan 2020. Kerana saya mahu setiap 5 tahun pelan itu ada penilaiannya. Mana yang telah dilaksanakan, mana yang sedang dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan dan mana keperluan baru. Selaku wakil rakyat di sini, ini cara saya mahu mentadbir. Dato' Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui RTM selepas merasmikan perayaan Moginakan Kiau dan Rumah Budaya di Kampung Kiau, Kota Belud. Setakat 5 tahun pertama Pelan Pembangunan Kedamaian dilaksana, pelbagai projek berskala besar telah dilaksana. Antaranya naik taraf jalan raya utama melibatkan laluan Tengkurus Lahanas, Jalan Sayap Mosulit dan Jalan Tanggi Nambur Podos. Turut dilaksana pembinaan premis-premis tamu desa, projek pembangunan pelancongan dan kemudahan komuniti. Sebelum ini, Datuk Iwan berkesempatan meninjau jalan raya di Kampung Kiau Taburi yang siap dinaik taraf selepas terjejas teruk akibat tanah runtuh. Beliau turut berpuas hati dengan prestasi pembinaan tamu desa Kiau yang juga boleh digunakan sebagai tempat perhimpunan masyarakat atau murid sekolah untuk melaksana aktiviti. Persefahaman dan keharmonian antara pemimpin masyarakat dan ahli politik penting dalam memperkukuh barisan kepimpinan di peringkat akar umbi. Ia sekaligus menjadi kekuatan dalam mendepani persaingan selain menjadi benteng kukuh pertahanan parti. Justru Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri mahu persefahaman antara pemimpin terus dipelihara dan dikekalkan. Dengan persefahaman yang begitu kuat dan juga begitu utuh di kalangan pimpinan di sini ini, insyaAllah mudah-mudahan Dun Gum Gum ini adalah merupakan satu kawasan yang sangat strategik oleh pimpinan Gagasan Rakyat untuk terus melebarkan dengan kekuatan yang begitu kuat yang saya pasti ada rumusan oleh para pimpinan. Datuk Samad yang juga Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Labuk berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Gum-Gum 2024 disandarkan. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Gum-Gum Datuk Jusli Ajirol berharap lebih banyak pembangunan dapat dilaksana di kawasan Gum-Gum. Gum-Gum ini merupakan kawasan yang luas, tetapi kurang infrastruktur. Gum-Gum akan berjalan dengan baik. InsyaAllah kita akan laksanakan misi kita. Hampir 1,000 perwakilan menghadiri mesyuarat berkenaan. Kejohanan Golf Amal sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71 yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berjaya mengumpul sumbangan RM35,000. Sumbangan disalurkan kepada Yayasan Nur Jauhar. Setiausaha Persekutuan Sabah yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Datuk Seri Rosli Isa berkata, kejohanan disertai 117 peserta terdiri daripada penjawat awam serta badan-badan berkanun persekutuan dan negeri selain ahli-ahli korporat. Kejohanan ini dapat mengekalkan hubungan baik semua pihak yang menjadi tunjang ke arah kemajuan dan kemakmuran negeri. Beliau ditemui RTM dalam kejohanan tersebut di Tuaran. Kejohanan Golf Amal ini menyaksikan Zainuddin Dullah dinobatkan sebagai juara keseluruhan. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahih dari sungai hingga segarah Palestin pasti merdeka. Sahih. Terima kasih, Ann.